Dan tajuk akan dibincangkan adalah kemerdekaan yang hakiki. Sebenarnya isu ini adalah isu yang besar. Mana-mana penjajah, bila dia meninggalkan sesebuah negara, maka saki-baki penjajahan itu akan terlekat, terutamanya zaman mutakhir, di mana isu yang paling parah namanya Al-Ghazwul Fikri. Maksudnya serangan pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi pengerusi majlis, yang saya hormati pengerusi Masjid Madaniyah, barisan saf kepimpinannya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi syukur kepada Allah atas pelbagai kurniaan nikmat. Nak hitung tak akan terhitung banyaknya. Daripada sekecil-kecil nikmat sampailah kepada sebesar-besar nikmat. Oleh kerana itu, sewajarnya kita lafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Antara nikmat yang Allah bagi kepada kita adalah kita berada dalam sebuah negara yang merdeka. Kebetulan pada hari ini 31 hari bulan Ogos, yang saban tahun kita telah sambut, termasuklah pada hari ini, dengan diacarakan pelbagai acara bagi menzahirkan sifat kemerdekaan negara kita ini. Dan tajuk akan dibincangkan adalah kemerdekaan yang hakiki. Sebenarnya isu ini adalah isu yang besar. Mana-mana penjajah, bila dia meninggalkan sesebuah negara, maka saki-baki penjajahan itu akan terlekat, terutamanya zaman mutakhir, di mana isu yang paling parah namanya Al-Ghazwul Fikri. Maksudnya serangan pemikiran. Dalam arti kata lain, walaupun tubuhnya tubuh warga negara, tapi cara pemikirannya, sifatnya masih diwarisi daripada penjajah. Maka ketika itulah kita tidak nak, walaupun kita merdeka, tapi hakikinya kita lemah. Ekonomi kita lemah, bergantung kepada mereka. Sedangkan sejarah menunjukkan betapa banyaknya hasil mahsul Malaysia yang digelar sebagai tanah Melayu sebelum merdeka telah dikau, diangkut dengan cara yang begitu banyak. Sama juga kalau kita tengok dari segi beberapa hal yang kita terpengaruh dan terbudaya dengan budaya mereka. Makanya di situ walaupun dislogankan, walaupun kita sebut tentang merdeka, tapi kalimah hakiki itu sukar untuk kita zahirkannya. Sebaik-baik perkara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menunjuk kepada kita jalan kemerdekaan yang hakiki. Itulah yang kita imani, yang kita percaya. Pertama, sebagai contoh, untuk Rasulullah SAW ini kami kemukakan dua contoh. Kemudian selepas daripada itu, kita bincanglah berkenaan dengan hal yang sepatutnya kita isi dalam kemerdekaan kita. Pertama, kita mulakan dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Tuan-tuan jangan ingat,
Apabila Madinah itu sudah tersedia menerima dan menyambut Rasulullah SAW, semuanya sudah selesai. Semuanya telah disambut dengan kapet merah. Semuanya sekadar nak meletakkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Jawab dia tidak. Rasulullah lah arkitek negara tersebut. Rasulullah lah yang mengacukan mengikut sibghatullah, acuan Tuhan. Rasulullah lah yang mencorakkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bangun tidur sampai tidur balik mengatur mengikut sunnahnya. Rasulullah SAW juga melihat sama ada individu, sama ada suami isteri, sama ada keluarga, sama ada kejiranan, sama ada kemasyarakatan, bahkan sampai kepada kenegaraan. Termasuklah pemerintahan. Rasulullah mengacukan dengan acuan cara yang terbaik. Kita tengok lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia sampai kota Madinah, dia mengubah beberapa adab dan budaya dan dia telah memperkenalkan penggantian budaya tersebut. Contoh, bila mana Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, kali pertama apa yang Nabi ubah? Apa-apa yang menggambarkan tidak maju, tidak moden, apa-apa yang menggambarkan keburukan, apa-apa yang menggambarkan ketidakbaikan, Nabi telah tukar dan Nabi buat pengislahan. Jadi kerja Nabi ni bukan sekadar jadi tok imam lig semayang. Tugas Nabi ni bukan sekadar beri nasihat saudara-saudara buat baiklah semua, jangan buat jahat. Bukan sekadar tu. Tapi Nabi menjadi qudwah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi cara Nabi kita tengok. Pertama, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, Rasulullah sengaja mereservekan diri dia untuk beberapa ketika hari hanya bertandang di Quba. Jarak antara Quba dengan Masjid Nabi 3 km je. Tapi Nabi sengaja tak masuk selepas 8 hari musafir daripada Gua Sur, bermula pada malam 1 Rabiul Awal dan sampai pada 8 Rabiul Awal. Apa yang Nabi buat? Nombor satu sekali, Nabi bina Masjid Quba. Nak bina masjid tak macam zaman sekarang, ambil setahun, 6 bulan, 2 tahun, setahun setengah, 3 tahun. Mudah ya dulu. Letak-letak batu gini, pasang apa ni kita kata tiang daripada batang-batang kurma, kemudian susung, ikat betul-betul, ambil pelepah-pelepah kurma, jadikan sebahagiannya atap, sebahagiannya terbuka. Kalau kita tengok mudah. Dia taklah macam masjid ni, kena macam-macam arkitek lah, kena kelulusan lah, macam-macam tu lain. Itu cerita zaman dulu. Tapi fungsinya besar. Sebagai tempat salat berjemaah, sebagai tempat untuk pengajaran ilmu, sebagai tempat untuk solusi kehidupan, sebagai tempat untuk masing-masing bertaaruf, masing-masing bertakaful, macam-macam. Yang disebut 6 tujuan masjid dibina. Baik. Bila Nabi masuk ke kota Madinah, semuanya telah terplan dalam kepala Rasulullah SAW. Telah ada satu overview, sudah ada satu planning, sudah ada satu kharitah atau peta untuk menuju kepada sebuah negara yang mencapai mardatillah, keretaan Allah. Yang ada hubungan dengan langit, yang ada hubungan dengan Tuhan, yang ada hubungan dengan dosa dan pahala, yang ada hubungan dengan kemajuan, yang ada hubungan dengan pengislahan ataupun penambahbaikan dan pembaikan dan membasmi masalah kerosakan dan juga mafsadah ataupun keruntuhan. Dia bina balik. Yang ini orang tak akan mampu nak buat dalam masa kurang 10 tahun. Tapi Nabi boleh buat. Tanya orang-orang politik, tuan-tuan. You kalau I bagi masa you 10 tahun, you boleh bina tak sebuah yang luar biasa? Minta maaf lah. 10 tahun amat cepat. Berapa? 30.
Sekurang-kurangnya dia kata. Dia tak boleh kata 2 bulan. Dia tak boleh kata setahun. Sedangkan Umar ibn Abdul Aziz, walaupun tapak sudah ada, tapi dia buat pengislahan tajdid kali kedua, 2 tahun saja. Dia naik 99 Hijrah, dia meninggal dunia pada tahun 101 Hijrah. Dan meninggal dunia diracung oleh hambanya yang bernama Dirham kerana dia upah 1000 dinar dan dijanjikan kemerdekaan. Tapi Umar bin Abdul Aziz 2 tahun. Berkata Ibn Khaldun yang datang 600 tahun kemudian, melalui kitabnya Al-Muqaddimah dan lain lagi menyebut bahawa Khalifah Umar ibn Abdul Aziz telah mencipta satu good governance yang terbaik. Tengok, 2 tahun je tuan-tuan. Tapi kesan kalau saya tanya, sebut kepada saya 10 khalifah selain daripada khalifah yang 4. Yang ni Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Payah. Kita kata Muawiyah. Mungkin Harun Ar-Rashid. Lagi Sultan Muhammad Al-Fatih lah. Tu tak kata dah tu. Tu Osmaniyah. Kita payah nak sebut Muawiyah, Yazid. Kita payah nak sebut Abdul Malik. Kita payah nak sebut khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz. Mungkin kita boleh sebut seorang tu. Tapi hal lain kita payah nak sebut. Kita tak apa nak kenal. Tapi sedangkan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz 2 tahun sahaja. Kesannya luar biasa. Baik. Soalan yang saya nak nyatakan di sini ialah, bagaimana Nabi bila masuk kota Madinah, semua orang akan merasa, hak kecil, hak tua, hak muda, hak pakir, hak miskin, hak kaya, hak ni, semua boleh menempatkan diri dalam Madinah baru. Baik, apa Nabi buat? Nombor 1. Nabi tukar nama. Nama-nama tak baik, Nabi tukar. Nama Madinah, Yasrib. Apa makna Yasrib? Majal. Sial. Apa makna? Penyakit. Apa makna? Tak baik. Nabi kata, tak, kita tukar nama Madinah. Tuan-tuan, 1400 tahun dulu, kalau kita baca dalam peta, tak ada tempat pun nama Madinah. Cuba tengok, ada tak nama Madinah? Nama Kahirah, nama Mesir, Ihbitu Misra, nama Syam. Madinah tak ada. Tapi Nabi Allah ilham dan wahyukannya nama Madinah. Sehingga tercatat dalam Al-Quran, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'malun, law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik pada mereka kalau mereka tahu. Apa makna Madinah? Maknanya moden. Apa makna Madinah? Agama. Apa makna Madinah? Bandar. Apa makna Madinah? Kota. Apa makna Madinah? Pembangunan. Apa makna Madinah? Kemajuan. Semua nama-nama yang positif. Semua nama-nama yang menunjukkan ada satu cita-cita dan ada satu harapan. Ini cara dia. Atas asas itulah maka dibina. Nama tu memberi satu semangat kepada seluruh rakyat, terutamanya pemimpin-pemimpin dalam mencapai hasrat untuk memadinahkan Madinah dan memodernkannya sampai kepada satu tahap. Cara memikir. Tengok Nabi bina. Sebab Nabi seorang pemikir yang besar, yang unggul. Dan dia boleh mengarahkan pemikiran manusia, sahabat-sahabat, akhirnya jadi hebat. Sebab itu orang kata, kelebihan mana-mana tokoh dunia. Kita tengoklah Firaun. Contoh dia banyak, tapi senaraian nama raja-raja tu nampak Firaun, Mesir. Dia hanya membina tamadun. Kita tengok ada piramid Ahram, kaku, besar, wow. Kita tengok Byzantine, ada macam-macam, termasuk kalau kita pergi ke Jerash, kita pergi Petra di Jordan, kita boleh tengok, Masya Allah. Kita pergi ke Syam, kita tengok sama juga. Kita pergi Iraq, kita tengok sama. Tamadun Parsi, Babylon dan seumpamanya banyak. Kerana mereka membina tamadun. Tapi Rasulullah lain. Rasulullah dia bukan hanya membina tamadun. Pelik dan ajaibnya Rasulullah membina pembina tamadun. Human capital. Orang tu. Pelaksana tu.
Contohnya Abu Bakar. Sejarah membuktikan kita nak cari orang seteradi Abu Bakar tak temu. Kita tengok Umar, zamannya itulah dapat merebahkan dua superpower dunia, empire Rom dan Parsi yang bertapak 1000 tahun. Umar. Orangnya macam mana? Jauh lebih miskin daripada tuan-tuan, daripada saya, pakaiannya copa-capi. Pernah pakai macam tu ketika pembukaan kota Baitul Maqdis. Dia masuk kota Baitul Maqdis sehingga Padri Agung mereka pada masa itu bernama Safarianus. Dia kata, pilihkan kami dalam kitab-kitab kami menunjukkan orang yang dapat buka kota ini persis macam ni lah pakaiannya. Bukan dia pakai. Itu menunjukkan apa? Hebatnya. Baik. Jadi Nabi ni dia bukan membina tamadun semata-mata, lebih penting pelaksana itu. Pembina tamadun manusia yang telah ditarbiyahkan oleh Rasulullah SAW, yang faham hala tuju kehidupan, yang faham matlamat hidup ni bukan terhenti pada nafas yang terakhir, tapi pada nafas yang terakhirlah sebenarnya bermula kehidupan yang akan diperkirakan di hadapan Allah sebagaimana nas ilahi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Tidak ada seorang tu buat sama ada kecil kesalahannya atau besar, melainkan akan diaudit di hadapan Allah. Dan pada masa itu bukan sekadar itu, terpampang apa yang kita buat tu dengan divideokan seolah-olah. Jadi kita tak dapat nak buat hujah, nak kata bukan, nak nafi tak boleh lagi. Dan ketika itulah Tuhan kamu sekali-kali tidak menzalimkan sesiapa pun. Jadi ini perkara pertama. Kedua, kalau kita tengok, Nabi bila dia masuk kota Madinah, dia beri ucapan sulung. Dan ucapan sulung ni tuan-tuan, kalau kita tengok mana-mana Perdana Menteri, mana-mana Presiden, mana-mana ketua negara, bila dia cakap, biasanya apa dia cakap? Dia akan kata, saya akan maju dan pacukan ekonomi. Saya akan cuba cari pelabur-pelabur luar negara dengan banyak. Saya akan pastikan indeks ekonomi kita meningkat. Saya akan cuba untuk mengurangkan isu pengangguran. Saya akan cuba mengurangkan kadar inflasi. Saya akan gini. Itu biasa tuan-tuan. Tapi Nabi, dia perturunkan kepada khalayak, itu cara dia. Dia perturunkan pada khalayak, jom kita. Apa makna kita? Hang, aku. Awak, kamu. Kita. Ucapan pertama. Ayuhan nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, salah seorang pendeta Yahudi yang alim, yang tengok Nabi akhirnya masuk Islam selepas tu. Dia kata apa? Ayyuhan nas, hai manusia, afshus salam, kamu kena beri salam, tebarkan salam. Afshu ni maknanya bukan khas orang ni, semua. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Temu beri salam. Bila beri salam ni bukan bersifat sepihak. Sepihak ni macam saya beri salam. Tapi bagi tuan-tuan kena balas. Waalaikumsalam. Yang ditradisikan sebelum pada tu apa? Macam kita ikut orang putih lah. Good morning. Mereka sabahal khair, sabahan nur. Masa'al khair, masa'an nur. An'imu sabahakum. Ini ucapan zaman dulu. Selamat pagi. Cahaya pagi ni. Selamat petang, cahaya petang ni. Semoga kamu bernikmat dalam waktu pagi. Itu ucapan. Tapi bila datang Islam, Assalamualaikum. Kamu selamat, bukan pagi selamat. Kamu selamat, kamu. Kawan ni jawab, dan atasmu pun selamat juga. Tuan-tuan, bila budaya doa ini sudah bertebaran, hati jadi apa? Baik. Kita nak beri salam tak kepada musuh kita? Alim pun tak. Malah aku. Tapi bila kita beri salam, maksud di situ masyarakat mendoa mendapat barakah daripada Tuhan. Satu.
Kedua, wa atimut ta'am, jamu makan orang. Nabi bercakap, tengok, patutnya apa? Pergi penting masalah ni, penting. Kerana ramai orang miskin. Saat yang sama orang datang daripada Mekah tu bawa selas pinggang. Kebanyakan. Kalau mereka tidak dibantu, tidak diberi makan, jawab dia, curi lah. Untuk survival hidup, curi. Tu je lah. Tapi, beri makan. Orang ni jamu, orang tu jamu, orang ni jamu. Jom pakat makan. Sebab itu Nabi kata, ta'amul isnaini, ta'amul wahi yakfi isnaini, wa ta'amul isnaini yakfi arba'ah. Dan begitulah. Makanan seorang, cukup 2 orang. Makanan 2 orang, cukup 4 orang. Kenapa? Kerana unsur barakah. Macam kita cakap dengan anak kita. Kata, mak, mung ni gaji mahal tu. 2,500. Tiap-tiap bulan, mung bagi ke mak abah 100. Hang ambil dalam 2,300. Tapi sebelum akhir bulan, kau pinjam pula dengan mak abah 400. Dia pesik semua. Hang pula sebut nak bini, nak kahwin. Sekarang seorang pun tak lepas. Macam mana ni, mak? Dia kata, tak apa, abah. Rezeki tangan Tuhan. Oh, bila nak macam-macam lah jawab ni. Kita dah mau nak ambil lah. Nikah siapa? Minah apa? Minah anak siapa? Anak pada. Minah mana? Minah janda. Allah. Anak apa? Anak lapang apa? La ilaha illallah. Kok mak, macam mana mu nak tanggung dia? Tak apa apa. Tengok-tengok cukup semua tuan. Ada tak macam tu? Saya tak contoh lah hak seorang tak ada anak dara tu. Ni saya nak contohnya kadang-kadang berkat. Sebab dia pandai jadi jimat, dia pandai dah gini, pandai dah nega sikit, buat direct selling ke, buat macam-macam lah. Jangan scammer je lah. Buat hak tu. Kadang-kadang berlaku. Barakah. Barakah. Jadi, jamu makan. Jamu makan. Ini budaya baik. Nabi ajar. Dan kita tengok makin keadaan jamu makan ni, kesannya cukup baik. Dia tak akan timbul. Kita akan, masalah makan ni tuan-tuan, kita wajib cakap tiap hari. Nak makan apa, nak makan pukul berapa, nak makan dengan siapa, dan siapa yang kita nak makan. Tu, parah tu. Tapi maksud saya, bab makan ni satu benda yang, yelah boleh lah sebut tak nak makan. Tapi mesti kena makan. Sebab sifat manusia macam tu. Poin yang ketiga. Apa Nabi suruh? Wasilul arham, sambung silaturahim. Sambung hubung. Tak nak lagi bergaduh. Tak nak lagi bertelingkah. Tak nak lagi masing-masing. Ini dia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita nak bergaduh sama sendiri. Tuan-tuan, pernah Perdana Menteri Israel ada 2 kenyataan. Satu dia kata Menachem Begin dan lain lagi lah. Ini cerita lama. Kadang-kadang dia buat kenyataan terbuka kepada orang Arab dalam press. Lalu wartawan barat tanya, hang tak takut ke nanti yang ini akan menjadi bola tanggung kepada awak dan menjadi pendedahan maklumat secara terbuka kepada orang-orang Arab. Itu takut apa? Arab je ni malah baca. Takut apa? Tengok. Yang kedua, Golda Meir. Golda Meir ni pernah jadi menteri, Perdana Menteri ataupun Menteri Pertahanan. Lama, cerita lama. Dia pernah serang attack Palestin. Malam tu dia tak tidur malam. Sampai ke pagi, ayam kukuk, tak ada apa-apa. Lalu dia pun kata, saya baru tahu rupa-rupanya orang Arab sedang tidur. Tak ada sensitiviti. Jadi takut apa? Mereka kata kalau jumlah mereka seramai itu, hanya giludah je kepada Israel. Kalau Israel tuan-tuan. Di bawah tubuh je. Kerana jumlah mereka ramai. Tapi kenapa? Kerana tidak berpadu. Kerana dari. Kita bimbang negara kita macam tu. Tuan-tuan bacalah sejarah
bagaimana Portugis jatuh. Baca, selidik sikit, kita akan tengok ramai yang jadi tadi baru. Begitulah seterusnya akan ada sepanjang zaman. Tapi ini yang berlaku realiti. Kita berpecah dan kita tidak bersatu. Dan ini parah. Nabi suruh sambung silaturahim. Bila dah kukuh macam ni, kita jadi kuat. Tuan-tuan tahu dah, zaman kekuatan Islam, tentera Rom ni, bila berlawan dengan tentera Islam, walaupun mereka cukup kelengkapan, senjata, alat-alat, dia sentiasa kalah. Perang kalah. Bila perang kalah ni, mereka pun rasa pelik. Kenapa mereka kalah? Orang Islam, kadang-kadang, dia tak cukup balas mana. Tapi mereka ni kalah. Bila sebut macam tu, lalu akhir sekali, raja mereka ataupun orang besar mereka hantar spy. Penginti. Mereka tengok dari jauh, tengok orang Islam. Bila nak perang ni, dia ada tempat kem-kem lah. Dia tengok kem orang Islam ni, satu pagi tu mereka berbaris. Kita kata berkawak lah. Kawak. Tiba-tiba dalam gambar tu, seorang bisik kawan dia. Kawan dia pun bisik. Kawan dia bisik-bisik. Akhir sekali mereka likung satu kolam. Kolam ada air ya. Kemudian seorang terjun. Sudah terjun, akak tangan kosong. Masuk yang kedua, terjun. 3, 4, 5. Akhirnya ramai benar terjun. Dalam ramai-ramai terjun tu, tiba-tiba seorang angkat gelas ataupun cawan. Kenapa? Rupa-rupanya salah seorang tentera tu, cawan dia terjatuh dalam kolam tu. Jadi dia royak kepada kawan dia. Jadi kawan dia begitu cakna prihatin kepada masalah. Cawan dia, bekas dia yang jatuh ni, pakat pergi cari. Kalau kita kok pergi beli maiding je lah, Syekh. Bukan mahal sangat. Tak lah. Tapi tuan-tuan tahu tak? Moral story daripada ni, orang Rom dapat satu idea. Dia kata apa? Kalau sekadar hanya bekas yang kecil itu mereka boleh bekerjasama, jangan harap kita boleh menang. Ini bukan masalah nyawa mereka. Ini bukan masalah maruah mereka. Ini bukan masalah negara mereka. Tapi sekadar seorang tu, cawan dia jatuh, kecaknaan, keprihatinan kepada yang lain cukup tinggi. Tengok tuan-tuan. Poin seterusnya. Nabi sebut, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. Kamu bangkitlah semayang waktu malam ketika mana manusia sedang tidur. Dalam hidup ni tuan-tuan, jangan nampak benda zahir. Benda zahir ni duit banyak, emas banyak, saham banyak, tanah banyak, binatang ternakan banyak, kereta banyak. Itu orang nak. Betul. Semua orang nak. Tapi ada satu lagi, kita nak laba dan untung akhirat, pahala. Jadi rupa-rupanya, dengan orang yang selalu qiyamul lail, Allah selesaikan separuh bahkan kebanyakan hidup dia. Cuba tengok orang sembahyang malam. Orang sembahyang malam selalu. Dia tak kaya, tapi dia tak menyusahkan orang. Allah merezekikan kepadanya. Saya ingat dalam 20 tahun, 10 tahun dulu, saya ada dengar satu laporan daripada satu universiti, tanpa sebutlah. Dia buat kajian tentang orang-orang miskin di pantai timur, tanpa sebut negeri mana-mana lah. Tuan-tuan tahu, salah satu daripada sifat orang miskin ni, tak semayang. Di Mekah ada banyak kali, tapi pergi menaik dam haji tu banyak lah.
tak semayang. Kadang-kadang kita pun pelik, kenapa macam ni? Ya, tak semayang. Kadang-kadang kita kata apa? Kena-mengena. Kena-mengena besar. Dalam semayang kita minta rezeki murah. Kita sebut Rabbighfirli masa duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afani. Lapang kita minta. Dunia kita minta, akhirat kita minta. Tak apa. Doa kuno Allahumma hdina fima hadai wa'afina wa tawan wa barik li fima atai. Wa barik lana fima atai. Berkatlah apa yang kamu beri pada kami. Doa. Allah tu bukan kaya. Allah tak kaya. Allah tu maha kaya. Tengok. Bila kita faham macam ni, maknanya semayang. Sementelahan semayang malam. Kenapa? Orang yang konsisten semayang malam, dia boleh semayang fardu. Tapi orang semayang fardu, tak mesti semayang malam. Betul tak? Memang itu kebanyakannya. Dia Masya Allah, memang nampak istiqamah lah semayang malam. Kadang-kadang sejam bangun semayang malam. Adakah sudah semayang malam tu dia tidur, lepas tu tak semayang? Maghrib dah semayang, isyak dah semayang, subuh dah semayang, zuhur asar dah semayang, cukup malam semayang. Tak, dia akan semayang lebih lagi. Tengok. Daripada sini kita tengok Nabi bina negara. Nombor satu, hubungan. Sebab bila sebut bernegara ni, kita tak ada seorang-seorang. Kalau seorang-seorang duduk pulau, senang. Duduk dah hutang. Kan ada kan kita tengok dalam dokumentari kan, ada orang tu duduk seorang-seorang macam putih lah, biasa. Duduk dalam gua gelap seorang. Lepas tu keluar sekali-sekala je. Itu bukan kehidupan. Sebab kata Ibn Khaldun, insanun ijtima'i. Manusia ni sifatnya dia kena berakang, bersosial, berhidup. Sebab itu dia kena menikah, dia kena ada pemimpin, dia kena ada kepimpinan, dia kena ada kehidupan. Itu biasa. Itu manusia. Baik. Dua ucapan Nabi ni kita boleh pecah dua. Satu, hablum minan nas. Hak tiga pertama tu, beri salam, beri makan orang, jamu silaturahim, ikut ikat silaturahim. Ni termasuk dalam hablum minan nas, hubungan tali dengan manusia. Semayang malam, hablum minallah. Bila ni berlaku, dia akan menambahkan kebaikan dalam hidup dia, hasilnya lahirnya berkat. Sekarang kita hidup, negeri yang kita hidup, kita nak berkat. Kerana dengan berkat itulah datang ketenangan, datang rezeki, datang macam-macam. Syaratnya dua je. Siapa nak berkat, negara nak berkat, dia kena pastikan dua perkara saja. Apa dia? Pertama, dia kena beriman. Kedua, dia kena takwa. Takwa ni sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, at-taqwa huwal khawfu minal jali. Dia rasa takut kepada Tuhan, gerung. Bila takut, ta'alah. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Dia beramal dengan apa yang ada dalam Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal rida bil qalil. Dia reda dengan rezeki Allah walaupun sedikit. Dan yang keempat, wal istintadu li yaumir rahim. Dia buat persediaan untuk hari akhirat. Bekalan ibadat ini. Ini takwa. Mana dalil? Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalaulah satu-satu penduduk kampung, negeri, negara itu mereka beriman dan bertakwa. Mereka bukan beriman saja, beriman dan bertakwa. Takwa macam saya sebut tadilah, ada pak tu. Nescaya kami, yakni Allah, akan buka kepada mereka pintu-pintu keberkatan. Dan keberkatan tu datang dalam bentuk jamak atau plural, bukan satu. Barakat, dia tak kata barakatan, dia kata barakatin, maknanya banyak berkat. Dari langit
dan daripada bumi. Tengok. Ini hari ini kita nak cari negara kita. Mereka kuat semayang. Mereka kuat ibadat. Tuan-tuan tahu masa mana perang bila tentera Islam lawan dengan Rom. Perlawanan yang terakhir yang dahsyat. Peperangan ketika kerajaan Uthmaniyah bertembung dengan Rom banyak kali sehinggalah sampai kepada seorang pemimpin muda bernama Muhammad Al-Fatih, anak kepada Sultan Murad yang kedua. Masuk waktu dah? Okey. Bila nak lawan ni orang muda 21 tahun, 20 tahun. Ngundi tak dia lagi. Sekarang boleh lah sebab dia 18 tau. Mana muda naik jadi khalifah ni. Khalifah tu bukan macam negara. Khalifah ni kalau Turki tu ibarat Turki termasuk Syria, termasuk Iraq, termasuk Parsi, Iran pun termasuk. Ini kerajaan Uthmaniyah. Besar. Bahkan termasuk Balkan. Termasuk juga Bosnia, Herzegovina dan sebagainya. Luar jajahan dia. Turki. Mekah, Madinah masuk, Mesir masuk, sebahagian Afrika masuk, luar. Ini khilafah Uthmaniyah. Cerita ni berlaku tahun 800 Hijrah. Tapi Allah beri taufik dan hidayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Entah macam mana sejak dia naik, cita-cita dia nak buka kota Constantinople. Nama sekarang Istanbul. Itu di sebelah barat. Yang Nabi sebut, nama lama dia Konstantin. Nabi sebut dalam sebuah hadis, la tuftahunnal Konstantiniyatu falani'mal amiru amiruha walani'mal jaish zalikal jaish. Kota Konstantinopel pasti akan dibuka. Sebaik-baik pemimpin yang membukanya, sebaik-baik tentera yang menyertai pembukaannya. Sabdaan Nabi itu telah disahu oleh sahabatnya bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi dia tak dapat buka. Kubur dia ada perbatasan Ankara. Perbatasan Istanbul. Bukan. Tapi tak dibuka. Sabdaan Nabi itu tertangguh 800 tahun. Tiba-tiba anak muda ini, Sultan Muhammad Al-Fatih dapat buka. Tuan-tuan ingat buka tu dengan mudah. Macam kita mari ke USJ ni. Dah. Ada kata sampai 9 kali percubaan. Kalau kali terakhir macam mana dia guna segala ni. Menengung dia. Kepung hampir 40 hari, 45 hari. Berapa? Lama. Letih. Dia bila kita kepung lama, jadi fed up. Mereka dengan bangunan yang tinggi, benteng yang kukuh, tak lepas. Tapi akhirnya dia diberi kekuatan oleh gurunya, Kiai Samsuddin ataupun Maulana Samsuddin. Pergi ziarah makam Abu Ayyub Al-Ansari, doa. Semayang subuh pada sebelum perang tu, entah macam mana tentera Islam semayang semuanya. Itu tanda kemenangan. Sebab mereka ada hablum minallah. Dan mereka minta tolong dengan Tuhan. Akhirnya Allah catatkan kemenangan. Sampai Hagia Sophia dapat dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejarah sebenar dibeli. Bukan dirapah, bukan dijadikan macam. Dibeli. Kemudian dimasjidkannya. Entah macam mana mari Mustafa Kamal Atatürk 1924 dia tukar menjadi muzium. Sampailah hampir 190 tahun, dekat 90 tahun. 3 tahun lepas, melalui mahkamah di Turki, membenarkan untuk dimasjidkan buat kali kedua. Kalau tuan-tuan pernah ingat pergi sana, kita semayang, kita kena takak duduk haji sana.
masa jadi muzium tu. Jangan main. Saya pernah cakap Acah, saya nak semayang. Hak tukang bawa tu lari, tak berani. Orang Turki sendiri. Saya ingat lagi masa tu. Nak ceritanya tak boleh sangat. Tapi sekarang tengok. Poin yang saya nak sebut apa? Solat. Poin yang saya nak sebut, hubungan dengan Tuhan. Jadi, kalau boleh buat macam tu, makin ramai. Bila kita sebut merdeka, kita makin ramai. Ke masjid, mengimarahkannya, dan seterusnya. Saya ingat saya kena beri lalu azan sekejap. Masuk tak lagi? Masuk dah. Okey, silakan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya nak minta izin untuk sambung 10 minit, paling lewat pun 15 minit. Itu sajalah, insya-Allah. Sebagai apa yang kita nak bincang berkenaan dengan kemerdekaan hakiki itu, saya telah ceritakan dan saya tak sempat nak cerita satu lagi, di mana Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah. Supaya kita faham, bila Nabi masuk ke kota Mekah pada tahun 8 Hijrah di bulan Ramadan, yang dipanggil sebagai Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Dan ini sampai sekarang tak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Bila dia masuk sebuah negara, dia boleh kuasa dan mereka itu penentang tegar kepadanya, tiba-tiba dia memberi satu samahatul Islam, kemaafan umum. Pengampunan beramah-ramah. Bukan sekadar itu, kebebasan dan kemerdekaan diberi. Mereka itulah penentang-penentang tegar. Selepas pembukaan waktu pagi, semua berhimpun untuk menanti apakah hukuman dan balasan yang akan dikenakan pada mereka. Nabi sengaja tanya mereka, ma zannukum anni fa'ilum bikum. Apa sangkaan kamu? Apa yang akan aku lakukan kepada kamu? Semua dengan tawaduk dan ketakutan menjawab, akhun karim libni akhin karim. Saudara yang mulia daripada anak saudara yang mulia. Maknanya Rasulullah ni keturunan yang mulia. Ini mengakulah. Sebelum pada tu macam-macam, tak mengaku. Nabi tidak tunggu lama. Nabi terus jawab, izhabu fa'amtumut tulaqa. Pergilah kamu. Kamu semua bebas. Jawapan itu, tuan-tuan, tak pernah keluar daripada mulut orang mudah-mudah. Tapi Nabi boleh buat macam tu, tuan-tuan. Natijah daripada perkara tersebut, mereka bingkas raddu fa'ilin atau tindakan balas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam habis. Pakak masuk. Anak Abu Jahal pun masuk Islam. Ikrimah, walaupun dia lari dulu sebab dia bimbang takut terkacang. Dengar kebaikan Nabi, patah balik masuk Islam. Dan dia mati syahid ketika peperangan Yamamah menentang Nabi palsu Musailimatul Kazzab. Semua pakai masuk Islam. Khalid Al-Walid awal sikit masuk Islam. Lepas tu masuk. Habis. Ini cara dia, tuan-tuan. Jadi poin yang saya nak susungnya ialah kita mengisi kemerdekaan sebagai orang Islam. Bagi saya nombor satu, kita ikutlah Rasulullah. Itu je. Ikut Rasulullah ni maksud saya, kita mula baca sejarah Nabi. Kita mula kenal Nabi. Kita mula kenal perjuangan Nabi. Macam mana dia guna masa yang ada tu dalam mengisi kemerdekaan ataupun sebuah negara tu. Saya sebut dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Ini berdasarkan garis masa. Mudah je. Dan ini kali pertama kalau kita tengok buat macam ni. Ini
Umur berapa, tahun berapa, bila berlaku, sesuatu. Ni penerangan di bawah. Ni tempat yang berlaku. Ataupun peta yang berlaku. Begitulah seterusnya. Bahkan kita tahu Nabi ni mati umur berapa tahun. Iaitu 63 tahun 4 hari. Sehari sebelum Nabi mati, apa Nabi buat sebelum wafat? Nabi sedekah sebanyak 7 dinar. Nabi merdekakan hamba-hambanya. Baju-baju besi dia Nabi hadiah orang sahabat-sahabat. Pedang-pedang dia Nabi hadiah satu. Nabi meninggal dunia, wafat kosong. Apa ucapan Nabi terakhir? Nabi menyebut, apa Nabi kata? Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Rahmatilah aku dan samakanlah aku, iringkanlah aku untuk bertemu dengan kekasih yang maha tinggi, Allah. Kau ucapan kata umati tak ada nas, tak kuat. Solat tak. Itu yang saya sebut ini riwayat Al-Bukhari. Kedua, kita ni hebat-hebat pun masa kita ni terhad, tuan-tuan. Setakat ni saya rasa dalam masjid ni tak ada seorang umur 90 tahun. Kalau ada pun tak duduk dalam masjid. Biasanya atas katil lah, telantar. Biasanya. Yang mari ni paling tua pun 60, 70. Lajak-lajak kat 80 lebih sikit. Tengok. Jadi masa kita ni terhad. Kita mesti kena jaga masa. Saya sebut dalam buku Masa Pelihara lah. Ambil betul-betul masa. Jangan. Bak kata Pak Hamka lah. Hidup hanya sekali, justru biar bererti. Kita tak ada masa dah, tuan-tuan. Nabi kata apa? Nikmatani maghbunun fihima kasirun indan nas. Dua nikmat yang kadang-kadang manusia terpedaya terleka oleh ramai manusia. As-sihhatu wal faragh. Masa sihat dan masa lapang. Akhirnya hanya habis dah, mati dah kata. Jadi pengisian daripada masa tersebut, kita kena belajar ilmu. Mari kena tersedar. Saya sebut dalam buku Tinta Nasihat. Sebab bila kita belajar ni, kita akan dapat banyak maklumat baru. Kita akan faham gini-gini. Kehidupan ni adalah pembelajaran. Kalau kita tak isi pembelajaran, kita tak boleh. Belajar ni bukan mesti ambil perisa, SPM, STP, universiti atau tak. Belajar macam ni pun belajar. Ini dia. Seterusnya apa kita nak buat? Keluarga, mesti kita bina keluarga bahagia. Ini cabaran tuan-tuan. Berapa ramai yang menikah, semua educate, semua cerdik, cerah. Angka kita tengok setiap tahun masalah cerah banyak meningkat. Kadang-kadang dengan sebab ekonomi yang goyang, lagi banyak menikah. Saya pernah buat dapatan kajian dalam masa 2 tahun sampai 75,000 pasangan. Ini saya bukan cakap orang bukan Islam. Saya cakap orang Islam. Data tu ada. Dan data tu kalau kita tengok 75,000 cerai ni tak boleh seorang-seorang. Mamak dah nikah aku cerai kan? Mana boleh. Cerai ni mesti dengan laki bini. No. Bila laki bini maknanya kalau 75,000 maknanya 150,000. Dan masalahnya mangsanya anak-anak. Cedera emosi dia. Keterabaian tanggungjawab berlaku lagi. Dah macam mana hang duk sebut merdeka, hang duk sebut hakiki ni. Ini letih tuan-tuan. Saya sebut dalam buku Baiti Jannati. Ini cabaran bagi kita. Macam mana kita nak mengisi kehidupan kita? Quran jangan tinggal. Sesibuk mana kita setiap hari kerana dia hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baca, tengok sikit makna. Kalau boleh faham tafsir. Saya sebut dalam buku Tip Hafazan Quran. Banyak kelebihan-kelebihan Quran. Apa yang patut kita isi? Kita tuan-tuan kena banyak doa. Itulah talian hayat kita. Doa. Saya sebut dalam buku inilah doaku. Macam-macam doa tuan-tuan. Masalah orang susah ada doa, orang sakit ada doa, orang yang ada bala ada doa. Macam-macam doa. Saya sebut dalam buku ni, seorang sahabat duduk dalam masjid, congok, sedih. Namanya Abu Umamah Al-Bahili.
Nabi tanya puasa ni Aba Umamah. Dia kata, yartakabat ni duyun ya Rasulullah. Hutang menunggang atas aku. Berat, teruk, nak bayar. Banyak-banyak. Letih. Nabi kata, nak tak aku ajar kamu satu doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada 8 untuk berlindung. Akhirnya dia betul-betul buat, faham, beramal. Dia selesaikan hutang, dan saya sebut dalam buku ni keajaiban sedekah. Dia di antara orang yang pemberi sedekah tegar dan dapat balasan daripada Tuhan banyak. Kelebihan banyak. Dia jadi kaya, jadi senang. Dan last sekali, macam saya kata tadilah, dalam hidup, semua di kalangan kita tak tahu bila kita mati. Yang ni kita takut. Dan kita pun memang tak berminat nak cakap bab mati-mati ni, sebab ialah mati. Kita nak cakap bab 30 tahun lagi, 20 tahun lagi hidup. Tapi saya juga sebut dalam salam terakhir, anak saya umur 22 tahun meninggal dunia sebab kanser. Daripada situ saya insaf, saya faham apa mana, sesibuk mana ziarah kubur tuan-tuan. Seminggu sekali ke, sebulan sekali, kita tengok tanah kubur tu. Bila tengok kita akan insaf. Allah, wajib. Bukan sunat. Bukan tidak, wajib. Kita akan masuk dalam kubur. Betul tak? Tapi sedia, ya Allah. Jadi kita nak hidup kita ni baik semua. Rajin ke masjid, rajin belajar, rajin baca Quran. Masuk masjid, tengok tabung. Saya tengok sini orang baik-baik. Letak RM1 pun tak apa. RM1 pun tak apa. Bukanlah mesti banyak. Yang penting ikhlasnya. Buat yang situ. Itu saja kemerdekaan hakiki yang saya dapat sampaikan. Walaupun tidaklah mengena sangat dengan tajuk. Tapi kurang-kurangnya kita dapat buat satu perubahan dan mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan, insya-Allah. Mohon maaf bahasa yang saya guna kasar dan tak sesuai dengan khalayak sini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna at-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.